Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mazlan Mustafa, nomor matriks 07 DKE 20F1031. Saya akan menerangkan tentang design of slab, yaitu simply supported one way slab. Pertama sekali adalah menulis specification tentang slab, yaitu effective span, characteristic action, GK and QK, design life, fire resistance, exposure class, dan material, yaitu FCK dan FYK, dan unit weight of reinforced concrete 25 kN per meter, dan assume yang digunakan adalah 12 mm. Seterusnya adalah mengira slab thickness. Yang pertama adalah minimum thickness for fire resistant, mengikut daripada jadual 5.8, yaitu 80 mm, dan estimated thickness considering deflection control, yaitu mengikut daripada jadual 7.4 n, dan nilai H yang didapati adalah 163 dan kita try 175 mm. Seterusnya adalah durability fire and bond requirement. Pertama sekali adalah main cover with regard to bond, yaitu C min B sama dengan 12 mm. Minimum cover with regard to durability, C min duration sama dengan 20 mm, dan minimum require access distance for 60 hour fire resistance, yaitu A sama dengan 20 mm. Minimum cover with regard to fire, yaitu C min sama dengan A tolak diameter bar bahagi 2, dan masukkan nilai-nilai seperti A, nilai assume bar, dan kita akan dapat 14 mm. Seterusnya adalah allowance in design for deviation, C def sama dengan 10 mm, dan nominal cover yaitu C nom sama dengan C min plus C def sama dengan 30 mm, dan kita akan gunakan C nominal adalah 30 mm. Seterusnya adalah action and analysis. Pertama adalah slab surface 0.175/45, yaitu effective H darab dengan unit weight of concrete. Kita akan dapat 4.38 kN. Permanent load yang telah diberikan yaitu 1 kN, dan kita akan tambah slab surface dan permanent load, dan kita akan dapat nilai GK. Seterusnya kita akan tulis nilai QK, dan kita akan mengira design action, yaitu 1.35 GK tambah 1.5 QK. Dan kita akan dapat nilai 11.76 kN. Seterusnya kita akan melukis shear force diagram dan bending moment diagram, dan kita akan mengira V dengan M. V yaitu yang kita dapat adalah 25 kN per meter, dan bending moment kita akan dapat 26.5 kN per meter. Seterusnya kita akan mengira main reinforcement, yaitu D sama dengan H tolak C nominal tolak 0.5 darab diameter bar. Kita akan mendapat 139 mm. Seterusnya design moment, yaitu MED kepada bending moment diagram tadi kita letakkan nilainya, dan kita akan kira nilai K, yaitu M bahagi B darab D kuasa 2 FCK, dan kita akan dapat nilai 0.046, yaitu lebih 0.016, yaitu lebih kecil daripada kabel sama dengan 0.167, dan maksudnya adalah compression reinforcement is not required. Seterusnya kita akan kira nilai Z, yang kita akan dapat adalah 0.95D. Seterusnya adalah nilai AS. Kita akan dapat nilai 462 mm square per meter. Seterusnya adalah mengira minimum and maximum reinforcement area, yaitu AS minimum 0.26 FTM over FYK darab B darab D, dan kita akan dapat nilai 0.0015 BD, dan kita akan kira nilai BD lagi, dan kita akan dapat 209 mm. Terusnya adalah AS request, yaitu 0.04 AC, dan kita akan dapat nilai 7
7000 mm² per meter. Dan kita akan gunakan main bar yaitu H12 225 503 mm, dan secondary bar yang kita guna adalah H12 450 251 mm. Main bar dan secondary bar ni kita dapat dari jadwal dan berdasarkan daripada nilai AS dan nilai AS yang kita dapatlah. Seterusnya kita akan kira shear. Pertama sekali adalah nilai design shear force iaitu BED sama dengan 25 kN. Nilai 25 tu kita ambil daripada nilai shear force diagram tadi. Seterusnya kita akan kira design shear resistance RDC. Kita akan cari K dan nilai P1 daripada formula RDC, dan kita akan masukkan nilai, kita akan kira VRDC dan kita akan dapat 73.9 kN. Terusnya adalah Vmin, kita akan dapat 75.4 kN. So VRDC sama dengan 75.4 lebih besar daripada nilai VED dan E-nya oke. Seterusnya kita akan kira deflection. Pertama sekali adalah percentage of required tension reinforcement, P sama dengan AS request over B darab D. Kita akan dapat 0.033. Seterusnya adalah reference reinforcement ratio yaitu PO sama dengan 0.0055. Terusnya adalah factor for structural system. Kita K sama dengan 1.0 berdasarkan daripada table 7.4N, dan kita akan guna equation pertama kerana P lagi kecil daripada PO. Dan kita akan menggunakan equation pertama dan kita akan dapat 33.7. Modification factor for span less than 7 meter sama dengan 1. Modification factor for steel area provided sama dengan AS provided bahagi AS request, dan kita akan dapat 1.09 lebih kecil daripada 1.5. Terusnya kita akan kira 1 over D allowable, dan kita akan dapat 36.63. Dan seterusnya kita akan mengira actual span effective depth yaitu 1 over D actual, dan kita akan dapat 30.6 yaitu lebih besar daripada 1 over D allowable, dan ianya oke. Terusnya adalah cracking. H sama dengan 175 daripada nilai reinforcement tadi, dan itu lebih kecil daripada 200 mm dan ianya oke. Terusnya main bar yaitu S max slabs sama dengan 3H 400 meter sama dengan 400 meter, dan maksimum bar spacing adalah 275 mm dan lebih kecil daripada S max slabs dan ianya oke. Terusnya kita akan kira cracking bagi secondary bar yaitu S max slabs bagi secondary bar adalah 450 mm dan maksimum bar spacing adalah 400 mm dan lebih kecil atau sama dengan S max slabs dan ianya oke. Akhir sekali adalah detailing, di mana kita masukkan nilai dimension seperti span L sama dengan 4250 mm, thickness H 175 dan concrete cover 30 mm. Dan reinforcement adalah kosong. Yang pertama adalah H12 225 itu adalah main reinforcement, dan H12 450 adalah secondary bar berdasarkan daripada main reinforcement tadi. Itu sahaja daripada saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi pada Syed dan rekan-rekan sekalian. Nama saya adalah Muhammad Syamil Emil bin Johari, nomor matrix 07DKA 20F1020. Saya akan mengatakan tentang design of simply supported beam. Oke. Pertama adalah specification. Seperti yang kita lihat di gambar aja adalah sebuah beam, simply supported beam. Dia punya effective span adalah L
25 meter. Dia punya karakteristik action permanent GK 15 kN meter, variable QK 10 kN meter, design life 50 years, fire resistant R60 bersamaan 60 minit, exposure classes XC1. Oke, untuk dia punya materials adalah characteristic strength of concrete FCK 20 Newton millimeter square, characteristic strength of steel FYK 500 Newton millimeter square, characteristic strength of link FYK 500 Newton millimeter per square. Untuk unit weight of reinforced concrete 25 kN meter kuasa 3. Kita akan assume bar pertama adalah 20 mm, bar kedua 12 mm, dan link 8 mm. Untuk dia punya size, overall depth H 8250 bahagi 13, kita akan dapat 635 mm, dan width 0.4 darab 635 sama dengan 254 mm. So, panjang dan lebarnya adalah 250 darab 650 mm. Untuk durability fire and burn requirement adalah C min B 20 mm and C min DR adalah 15 mm. For the mean required exit distance for R60 fire resistant adalah 30 tambah 10 bersamaan 40 mm. Mean concrete cover radiate to fire adalah 40 tolak 8 tolak 0.5 darab 20 bersamaan 22 mm. Allowance in design for deviation adalah 10 mm. Untuk nominal cover 22 tambah 10 bersamaan 30 mm. Tapi kita akan gunakan C-norm 35 mm. Untuk loading dan analisis adalah beam self-weight 4.05 kN, permanent load excluding self-weight 15 kN per meter, characteristic permanent action GK 19.06 kN per meter, characteristic variable action QK 10 kN. For the design action WD 1.5 darab GK tolak 1.5 darab QK, kita akan dapat 40.73 kN per meter. So, adalah shear force yang kita dapat adalah 168 kN dan bending moment adalah 346.6 kN per meter. For the main reinforcement adalah effective depth D 587 dan D lagi satu adalah 49 mm. Design bending moment MED 346.6 kN per meter. Untuk dapatkan K, M darab BD kuasa 2 FCK, kita akan dapat 0.201. Untuk illustration 0%, redistribution 1.0. Pada KBAL 0.36 tolak K1 tolak 0.116 tolak K1, kita dapat 0.167. Untuk kabel dia punya compression reinforcement is required. Jadi Z kita akan dapat, kita akan ikut rumus dan kita akan dapat 263.1 mm. Dan seterusnya the compression via will have the area of compression steel A, kita akan dapat 25
252 mm square. Kita akan guna 3H12 bersamaan 339 mm square. For the areas tension steel 0.167 darab 20 darab 250 darab 587 kuasa 2 bahagi 0.87 darab 500 darab 481,8 tambah 252. Kita dapat 1624 mm. So kita akan guna 6H20 bersamaan 1885 mm. For the minimum and maximum reinforced area AS min kita akan dapat 191 mm square. For the AS max kita akan dapat 6.500 mm square. For the shear reinforcement design shear force adalah 168 kN. Pada concrete capacity, selepas kita masukkan rumus for 32 degree kita akan dapat 338 kN, untuk 45 degree 486 kN. So PED nya lebih kurang daripada PRD. For therefore angle adalah 22 darjah. Seterusnya 0.5 sin per negatif 1 PRD per 0.1 B FCK negatif 1 FCK per 250. Kita akan dapat 0.5 sin per 1 darab 0.5. So dia punya darjah 10.1 darjah. Kita akan use 22 darjah untuk tan 0.4 COT 2.48. For the shear link ASW kita akan dapat 0.297. Jadi trailingnya adalah H8 yaitu 101 mm square. Untuk spacingnya 101 per 0.3 kita akan dapat 339 mm. Untuk max spacing kita dapat 440 mm. Kita akan use H835. Untuk minimum links ASW kita akan dapat 0.179 trailing H8 ASW per kita akan dapat 101 mm square. Untuk spacing 101 per 018 dapat 562 mm. So dia lebih besar daripada 440 mm. So use H8 425. Untuk shear resistance of minimum link V min adalah 134. For link arrangement H8 325 sama dengan 0.63 meter, dan yang tengahnya adalah H8 425 dengan 6.58, dan seterusnya H8 per 325 0.83. Untuk longitude reinforcement FRD terdapat 208 kN, dan seterusnya adalah 719 kN, yang lebih besar daripada FRD. Untuk deflection AS reg per BD
So kita dapat 0.011 reinforcement ratio. Kita dapat 0.0045 percentage of required compression reinforcement. Kita dapat 0.002. For the factor of structural system, K sama dengan 1.0. So use equation 2. Kita akan dapat 14.4. Modification factor of span greater than 7 meter. Kita akan dapat 0.85. Modification factor for steel area provide ASPROV per 1624. So kita dapat 1.16, ya lebih kecil daripada 1.5. Therefore superficial depth ratio dapat 14.2. For axial span effective depth kita dapat 14.1, lebih kecil daripada LD allowance. For the cracking, limiting crack width 0.3 mm. Steel stress kita dapat 23 N per mm square. For the max allowance bar spacing 150, dan bar spacing kita dapat 72, lebih kecil daripada 150. For the detailing, ini ada dia punya detailing. Kita akan melihat dengan lebih jelas. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Sir Muayyad. Saya Muhammad Nur Ashraf, pemegang nombor kad matriks 07DK20F1012, akan membentangkan tajuk desain projek saya untuk subjek kod DCC 50203, iaitu Simply Supported Flange Beam. Okay, seterusnya saya akan memulakan pembentangan saya dengan menunjukkan cara-cara untuk membuat Simply Supported Flange Beam. Pertama sekali kita akan mencari size beam. Okay. Size beam pertama iaitu BW sama dengan 250 mm, HF sama dengan 100 mm, H sama dengan 500 mm, B1 sama dengan 1575 mm, B2 sama dengan 1125 mm, dan yang terakhir sekali L sama dengan 6000 mm. Sebab itu kita akan calculate B efektif sama dengan 0.2 B 1 tambah 0.8 L lebih kecil daripada 0.2. 0.2 B1 tambah 0.1 L sama dengan 915 mm. 0.2 L sama dengan 1200 mm. Okay. 0.2 B2 tambah 0.1 L sama dengan 825 mm. B efektif 1 sama dengan 915 mm, manakala B efektif 2 sama dengan 825 mm. B sama dengan B. Untuk mencari nilai B, kita perlu tambahkan B1 dengan B2 dan juga BW untuk mendapatkan nilai 2950 mm. Okey, yang terakhir sekali untuk pengiraan dalam pencarian size beam adalah untuk mengirakan efektif flange width. Okay. B efektif sama dengan B efektif 1 tambah BW lebih kecil daripada B sama dengan 915 tambah 825 tambah 250 sama dengan 1990 dan lebih kecil daripada B. Seterusnya adalah untuk mencari loading bagi Simply Supported Flange Beam. Okay. Pertama sekali kita akan buat loads on slab. Self weight sama dengan 25 darab 0.1 sama dengan 2.5 kNm square. Seterusnya finishes sama dengan 1.5 kNm square. Lepas tu karakteristik permanent load ataupun GK sama dengan 4 kNm square. Dan yang terakhir sekali karakter variable load ataupun QK sama dengan 3 kNm square. Okay, di bawah ni adalah lakaran untuk loads on beam 2BC. Okay. Seterusnya untuk distribution of load from slab to beam as follow. Panel BC dan juga
23 Ly over Lx sama dengan 6 over 2.5 sama dengan 2.4 lebih besar daripada 2.0. Maknanya load on beam 2BC ni adalah one way slab. Panel BC dan panel BC / 23 adalah one way slab. Dan shear coefficient untuk beta V sama dengan 0.5. Panel BC / 12 adalah Ly over Lx sama dengan 6/3.5 sama dengan 1.71 lebih kecil daripada 2.0. Ini membuktikan bahawa panel BC / 12 adalah two-way slab. Shear coefficient bagi beta V sama dengan 0.57. Seterusnya kita akan mengira karakteristik untuk permanent load. Pertama sekali, beam surface WO sama dengan 0.25 kurungan 0.5 tolak 0.1 darab 25 sama dengan 2.5 kNm. W1 sama dengan beta V NLX sama dengan 0.57 darab 4 darab 3.5 sama dengan 7.98 kNm. Dan terakhir sekali, untuk W2 sama dengan beta V NLX sama dengan 0.5 darab 4 darab 2.5 sama dengan 5 kNm. Untuk mencari nilai brick wall ataupun W3 adalah sama dengan 2.6 darab 3 sama dengan 7.8. Untuk mendapatkan nilai GK ataupun karakteristik permanent load, kita akan tambahkan WO tambah W1 tambah W2 dan juga tambah W3, dan dia punya total untuk GK adalah 23.28 kNm. Seterusnya untuk mencari nilai karakteristik variable load, kita akan mencari nilai W1 dan juga W2. Untuk W1, beta V NLX sama dengan 0.57 darab 3 darab 3.5 sama dengan 5.99 kNm. Seterusnya W2 adalah sama dengan beta V NLX sama dengan 0.5 darab 3 darab 2.5 sama dengan 3.75 kNm. Untuk nilai QK iaitu karakteristik variable load adalah dengan menambah W1 dengan W2, kita akan dapat total iaitu 9.74 kNm untuk nilai karakteristik variable load. Untuk mendapatkan total design load bagi beam 2/BC adalah dengan W sama dengan 1.35 GK tambah 1.5 QK. Ini adalah formula untuk kita cari W. Dengan itu kita akan tambahkan 1.35 kurungan 23.28 tambah 1.5 darab dalam kurungan 9.74 adalah sama dengan 46.03 kNm. Yang di bawah sini adalah analisis. Selepas daripada membuat band reinforcement, kita akan buat kiraan untuk shear reinforcement. Untuk design shear force yang kita sudah dapat di sini adalah 138.1 kN. Jadi untuk design shear force ni ataupun VED adalah sama dengan 138.1 kN. Untuk mencari concrete strut capacity, kita akan menggunakan formula VRD maximum sama dengan 0.36 BW dFCK dalam kurungan 1 tolak FCK per 250 per dalam kurungan short
tangent tambah cot theta tambah tangent theta adalah sama dengan 0.36 darab 250 darab 452 darab dalam kurungan 25 dalam kurungan 1 tolak 25 per 250 per cot theta tambah tan theta. Dan kita untuk theta yang pertama kita akan tukarkan theta tersebut menjadi 22 degree dan kita akan dapat nilai kiraan yaitu 318 kN. Oleh itu si cot theta adalah sama dengan 2.5. Kemudian untuk pengiraan kedua kita akan tukarkan theta, nilai theta menjadi 45 degree. Oleh itu kita akan mendapat nilai 457 kN. Dan untuk nilai cot theta pula adalah 1.0. Oleh itu VED lebih kecil daripada VRD max, yaitu cot theta sama dengan 2.5, manakala VED juga adalah lebih kecil daripada VRD max, cot theta adalah 1.0. Oleh itu angle theta adalah 22 darjah. Untuk seterusnya theta, untuk mengira angle theta kita akan menggunakan formula theta sama dengan 0.5 sin negatif 1 kurungan VED per 0.18 BWD FCK dalam kurungan 1 tolak FCK per 250. Seterusnya kita akan memulakan pengiraan mengikut formula yang disediakan. 0.5 sin kuasa negatif 1 dalam kurungan 138 darab 10 kuasa 3 per 0.18 darab 250 darab 452 darab 25 dalam kurungan 1 tolak 25 per 250 adalah sama dengan 0.5 sin kuasa negatif 1 dalam kurungan 0.30 adalah sama dengan 8.8 darjah. Oleh itu kita akan menggunakan theta 22 darjah, manakala tangent theta sama dengan 0.4 dan juga cot theta sama dengan 2.48. Okay, seterusnya untuk shear link kita akan gunakan formula ASW per S sama dengan VED per 0.78 FYK D cot theta sama dengan 138.1 darab 10 kuasa 3 over kurungan 0.78 darab 500 darab 452 darab 2.48 sama dengan 0.317. Okay, seterusnya kita akan menggunakan link H6 yaitu ASW sama dengan 57 mm square. Spacing adalah 57 per 0.317 dan kita akan dapat nilai 178 mm. Okay, untuk mendapatkan nilai max spacing kita akan guna formula 0.75D. Oleh itu 0.75D akan didarabkan dengan 452 dan kita akan dapat 339 mm. Okay, untuk kiraan minimum link pula kita menggunakan formula ASW over S sama dengan 0.08 FCK kuasa 1 per 2 BW over FYK sama dengan 0.08 darab 25 kuasa 1 per 2 didarabkan dengan 250 lalu per 500 dan kita akan dapat nilai 0.200. Okay, seterusnya kita akan guna semula link. Seterusnya kita akan mencari nilai deflection. Okay, untuk mencari nilai deflection kita akan kira dia punya factor for structure system iaitu K sama dengan 1.0. Kemudian
untuk mencari vector for structure system, kita akan gunakan formula 1/D sama dengan K dalam kurungan 11 tambah 1.5 punca kuasa FCK dalam kurungan PO per P tolak P2 tambah 1/12 punca kuasa FCK, kemudian dalam punca kuasa P over P kita akan dapat nilai 14.8. Manakala untuk modification factor for flange width, kita akan gunakan formula B over BW lebih besar daripada 3 sama dengan 0.8. Modification factor for span less than 7 meter adalah sama dengan 1.0. Modification factor for steel area provided adalah dengan menggunakan formula AS prop over AS required sama dengan 1473 per 1110 sama dengan 1.33 lebih kecil daripada 1.5. Oleh itu, allowable span effective depth ratio adalah sama dengan 15.7. Oleh itu, actual span effective depth adalah kita boleh mendapat nilai actual span effective depth dengan mengira 6000 per 451.5 sama dengan 13.3 lebih kecil daripada 1 I per D allowable. Oleh itu, deflection ni adalah okay. Untuk cracking, kita akan kirakan dia punya steel stress. W max telah diberikan iaitu 0.3 mm. Untuk mencari steel stress, Fy sama dengan Fyk per 1.15 darab Gk tambah 0.3 Qk per 1.35 Gk tambah 1.5 Qk. Kemudian kita akan dapat nilai 285 N per mm square. Max allowable bar spacing adalah 100 mm. Bar spacing adalah S sama dengan 250 tolak 2 dalam kurungan 30 tolak 2 dalam kurungan 6 tolak 25 per 2 sama dengan 76.5 mm lebih kecil daripada 100 mm. Jadi cracking untuk design simply supported flange beam ni adalah okay. Dan di bawah sini adalah detailing untuk simply supported flange beam yang dibuat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Seshed. Nama saya Muhammad Rafiuddin dan nombor metrik saya adalah 07DKA20F 1004 dan pada hari ini saya akan membentangkan part di continuous beam bagi mini projek kumpulan kami. Okey, selepas itu step yang pertama adalah untuk menyenaraikan specification bagi beam projek kami, iaitu dimension, length iaitu 8 meter, width B 3 meter, slat thickness 110 meter dan beam size kami memilih 225 darab 500 mm. Bagi karakteristik load, finishes adalah 1.5 kN dan variable QK adalah 3.0 kN. Bagi materials pula, unit weight of concrete adalah 25 kN. Karakteristik strength of concrete adalah 25 Newton. Karakteristik strength of steel 500 Newton. Karakteristik strength of link 500 Newton. Dan nominal concrete cover adalah 30 mm. Bagi assume bar 1, kami assume adalah 20 mm dan bagi Y bar 2 adalah 16 mm. Manakala bagi link, kami assume 6 mm.
Dan seterusnya adalah untuk melukis kembali bahagian beam yang hendak dikira, yaitu beam 1A per AD. Terusnya adalah untuk mengira efektif length width. Nilai kami peroleh adalah bagi BW 225, HF 110, H 500 iaitu H, B2 adalah 1400, B1, B2 adalah 1400 juga, dan actual flame width adalah 3025 mm. Dan bagi span AC, kami mendapat nilai 6800 dan 960, jadi kami akan use 960. Dan nilai BEFF adalah 2145. Bagi span BC, nilai yang kami perolehi adalah 5600 dan BEFF 1 adalah 560. Jadi kami akan use 560 dan nilai total adalah 1345 mm. Seterusnya adalah action on slab. Bagi self weight 0.11 darab 25 dan nilainya adalah 2.75 kN. Seterusnya adalah finishes iaitu 1.5 kN dan karakter permanent load iaitu GK 4.25. 2.75 ni tambah 1.5 jadi akan dapat nilai GK. Bagi karakteristik variable load iaitu QK, nilainya adalah 3.0 kN. Seterusnya adalah action on beam 1A per AD. Kita akan kira dia punya untuk mendapatkan dia sama ada one way atau two way. Nilai yang kami perolehi adalah 8000 bagi 3 meter. Jadi kami akan dapat 2.7 yang mana dia lagi besar daripada 2.0. Seterusnya dia adalah one way slab. Bagi panel 2 per AD, nilai yang kami dapat adalah 2.7 juga. Jadi dia adalah one way slab. Seterusnya adalah karakteristik permanent action. Nilai yang kami mendapat bagi WO adalah 2.19, W1 6.38 dan nilai total GK adalah 14.94 kN. Bagi variable action, nilai QK kami adalah 9.0 kN dan bagi nilai design load iaitu WD, nilai yang kami perolehi adalah 33.67 kN, hasil 1.35 GK tambah 1.5 QK. Seterusnya adalah untuk menganalisis beam tersebut. Kami tulis balik syarat nombor tu seperti yang tertera dalam gambar raja. Dan seterusnya adalah untuk mencari nilai main response moment bagi span AB dan CD. Bagi bending moment, nilai yang kami perolehi adalah 194 dan MF adalah 1334 kN. Bagi nilai K pula, nilai yang kami peroleh adalah 0.018 dan nilai Z adalah 0.98. Area of tension reinforcement iaitu AS. Cara dapat jawapannya adalah M bahagi 0.87 FYKZ. Dan nilai yang kami peroleh adalah 1034 mm. Jadi kami akan use nilai yang paling terdekat dengan 1034 iaitu 5H 20 dengan saiz 1571 mm. Seterusnya adalah nilai AS min. Nilai yang kami peroleh adalah 0.0013. Jadi kami akan use 0.0013 dan nilai AS max adalah 4500. Bagi support BNC, nilai M-nya adalah 237 dan nilai K adalah 0.214. Dan nilai K itu dia lagi besar daripada K bar, jadi compression reinforcement is required. Jadi nilai area of compression steel ialah 299 dan area of tension steel pula adalah 1466. Jadi kami akan use 5H 20 iaitu 1571
dan 2H 16 iaitu 402 mm. Bagi span BC pula, nilai M nya adalah 151, nilai MF adalah 837 dan nilai K adalah 0.022. Seterusnya adalah area tension reinforcement, di mana nilai yang kami perolehi adalah 804. Jadi kami akan use 3H20 dengan nilai 443 mm. Dan seterusnya adalah untuk mencari shear reinforcement. Nilai BRD max yang kami perolehi adalah bagi 22 degree adalah 287 kN dan bagi 45 degree pula adalah 414 kN. Bagi support A and D, nilai VED kami adalah 121 dan nilai SW bagi S adalah 0.22277. Jadi kami akan try link H6 dengan nilai 57 mm. Dan spacingnya adalah 204 mm. Jadi kami akan use H6 200. Bagi additional tensile force, nilai yang kami perolehi bagi FD pula adalah 150. Bagi support BNC, nilai BED yang kami perolehi adalah 162 kN. Shear length adalah 0.369. Jadi kami akan try H6. Jadi 57 bagi 0.369. Jadi nilainya kami perolehi 153 mm. Jadi kami akan use H6 150. Dan seterusnya bagi support BNC, nilai BED-nya adalah 148. Dan shear length pula adalah 0.338. Kami sama juga, kami try link H6. Jadi 57 bagi 0.338 dan jawapannya adalah 167. Terusnya adalah mencari minimum length. Formulanya adalah ASW bagi S. Dan nilai yang kami peroleh adalah 0.180. Dan kami nilai spacing yang kami peroleh adalah 314. Jadi kami akan use H6 300. Seterusnya adalah mencari link arrangement. Nilai yang kami perolehi bagi X1 adalah 1.14 meter. Nilai X2 adalah 2.34 meter dan X3 adalah 1.94 meter. Dan shear resistance of minimum length ni, formulanya adalah ASW bagi S 0.78 darab T dan FYK darab COT theta. Dan nilainya adalah 83 kN, yang mana kita akan letak di bawah dan di atas hujung beam. Terusnya adalah transverse steel in the flange. Dan nilai yang kami peroleh adalah 136. Dan change in longitudinal force adalah 152 kN. Bagi concrete strut capacity yang kami peroleh adalah bagi 26 degree 3.59 Newton dan bagi 45 degree adalah 4.50. Bagi transverse shear reinforcement iaitu ASF bagi SF, nilai kami peroleh adalah 0.15. Jadi kami akan try H10 dengan nilai 79 mm. 79 mm bagi 0.15 dan nilainya adalah 540 mm. Dan seterusnya adalah minimum transverse steel area iaitu AS min. Nilai kami peroleh adalah 147 mm. Jadi kami akan use nilai yang terdekat iaitu H10 500 dengan nilai 157 mm. Seterusnya adalah deflection. Jadi kami akan check at span AB. Jadi percentage of required tension reinforcement iaitu 1344 bagi 225 darab 454. Nilai yang diperoleh adalah 0.010. Dan factor for structural system iaitu K 1.3. Oleh kerana nilai P lebih besar daripada nilai PO, kami akan use equation 2.
Nilai kami peroleh adalah 19.1. Bagi modification factor for still area provided, iaitu ASPROF bagi ASMIN, 1571 bagi 1034, nilai kami peroleh adalah 1.52, di mana ia lagi besar daripada 1.5. Therefore, actual span effective depth iaitu 8,000 bagi 454, nilai kami peroleh adalah 17.6. Yang mana nilai ID iaitu 20.1 lagi besar daripada 17.6. Jadi, ya okey. Dan step yang terakhir adalah untuk kira cracking. Yang mana nilai limiting crack width adalah 0.3. Susah untuk mengira steel stress. Nilai yang kami peroleh adalah 262 Newton. Dan bar spacing adalah 66.5 Newton. Jadi, dia okey. Dan ini adalah step terakhir, iaitu detailing. Masukkan nilai-nilai bar space dan size bar. Dan sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muslimin Asfar Muhammad, pemegang matrik 07 DKA 21027. Jadi, saya akan terangkan kolom design. Okay, ini specification kami. 25 concrete 25 nmm, reinforced FYK 500 nmm, exposure XC1, fire resistance 1 jam, design life 50 tahun. Size B kali H 275 darab 350, effective length 4 meter, assume 0 link 6 mm, 0 bar 20 mm. Okey, untuk durability seperti ini, 20 mm, 15 mm, 36 mm, 20 mm, 10 mm. Dan design moment ialah untuk non-cylinder column, di design moment ialah 35 kNm, 10 kNm dan 36.2 kNm. Okey, seterusnya kami akan dapat begini. 350 bahagi dengan 30 iaitu 11.62 mm, iaitu lebih kecil daripada 20 nm. Dan min 1200 dengan 0.020 iaitu 24.0 kNm. Dan MAD 36.2 kNm. Untuk reinforcement, kami akan dapat 30 tambah 6 tambah dengan 20 bahagi 2, iaitu 0.13. 46 bahagi dengan 350. Dan 1200 dengan 10 kos 3 bahagi dengan buka kurungan 275 darab 350 dengan darab 25, tutup kurungan untuk dapat 0.49. Dan tutup buka kurungan 36.2 darab 10 kuasa 6, tutup kurungan bahagi dengan tutup buka kurungan 275 darab 350 kuasa 3 darab dengan 25, tutup kurungan 0.042. Okey, untuk FYK bagi dengan BH FCK dapat dengan 0.35 buka kurungan 275 darab 350 darab dengan 25 bahagi dengan 500 dapat 1684 mm kuasa 2. ASMIN 0.1 NED bagi dengan FYD 0.1 NED buka kurungan 0.87 FYK tutup kurungan 0.1 darab 1200 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 0.87 darab 500, kita dapat 276 mm kuasa 2 ataupun 0.002 AS sama dengan 150 mm kuasa 2. Okey, untuk di bawah ini kita akan dapat max dia 0.04 AC dan seterusnya 0.04 darab 275 darab 350. Untuk link kita akan dapat 0.25 darab dengan 20 dapat sama dengan 5 meter. Dan untuk max dia 20 darab dengan buka kurungan 12 tutup kurungan dapat dengan 240 mm ataupun 250 mm. Dan kita akan guna H6-296.
Dan kita akan dapat untuk satu section 30mm below and above beam at lap joint, kita akan dapat 0.6. Kita jarak dengan 240, kita dapat 144 mm. Jadi slide ketiga ini kita akan dapat 13 kNm, 37 kNm, 47 kNm. Dan setelah kita dapat 0.6 buka kurungan 47 tutup kurungan tambah dengan 0.9 buka kurungan 17 tutup kurungan 17 akan dapat lebih kecil daripada 0.4 per 47. 17.4 lebih kecil daripada 18.8 18 kNm. Dan second order moment kita akan dapat untuk LED 1200 kN dan 1 bahagi dengan 4 kita dapat 4000 mm 10 kNm 1 dan 1 lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi seterusnya kita dapat 0.178 2.124 2.124 dengan 10 kuasa negatif 5. Seterusnya kita akan dapat 2.712 darab dengan 10 kuasa negatif 5 darab dengan 4000 kuasa 2 bahagi dengan 10 kita dapat 40.239. Dan 1200 darab dengan 0.0325 sama dengan 52.08. Dan jawapan akhir untuk MED kita akan dapat 70.08 kNm. Okay, slide terakhir reinforcement kita akan dapat 30 tambah di 2 30 tambah 6 tambah dengan 20 bagi 2 dan sama dengan 116. Dan 46 bagi dengan 275 kita dapat 0.17. Dan untuk M/BH kuasa 2 FCK kita dapat 0.076. Ni SYK BH2 kita dapat 0.1 KS 0.7. Dan max plus M1 kita akan dapat 59.46 kNm. Dan di bawahnya kita dapat 55.278 dan M/BFCK kita dapat 0.06. Dan untuk seterusnya kita akan dapat 44.25 kNm dan seterusnya 52.62 kNm. Untuk BH kuasa 2 FCK kita dapat 0.06 dan kita akan dapat AS 224.58 dan AS min kita akan dapat 275.86 ataupun 165mm. Dan AS max kita akan dapat 0.04 buka kurungan 360 darab 275 tutup kurungan. Dan link kita dapat 0.25 darab 16 ataupun 4 ataupun 6mm. Dan the laser off kita dapat 20 darab 16 iaitu ataupun 250 ataupun 400. Dan lastnya extension iaitu mm below and above beam and at lap joints. Kita untuk tu kita akan dapat 0.65 darab dengan 250 sama dengan 150 mm dan kita akan gunakan H6 darab 150. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.